Raya masih hari raya kan? Ada. Terima kasih panggil kami anak-anak di sini. Keadaan anak saya mula-mulanya berat badannya 32 kg. Okey, normal lah. Lepas tu bila dia dapat sakit tu, demam on off. Dah pergi klinik 4 kali pergi. Bila dah okey, datang balik. Terus mendadak 19 kg. Tinggal kulit dan tulang je. Saya ada angkau-angkau kat lidah. Lepas tu dia jadi lemah. Sendi-sendi dia dah keras, dia terbaring je. Tak boleh bangun. Pembuangan dia pun tak selaras. Maksudnya dia rasa nak buang, dia buang gitu je. Jadi saya terpaksa pakaikan dia pampers. Memang struggle lah nak bagi dia sihat semua kan. Kita tak berapa kemampuan. Pampers pun mahal. Lepas tu saya dah cuba macam-macam dah. Sebab kata orang, bila orang datang ziarah anak saya, ada je yang mengulurkan produk ni. Tapi saya bukan free tau, saya terpaksa beli. Saya terpaksa beli dengan harga yang agak mahal lah. Tapi demi anak kan, saya kena juga. Berapa umur dia? Sekarang umur dia 17. Masa dia kena tu umur 14 paling awal lah. Doktor yang merawat dia, Profesor Dr. Azlina di Hospital UTM Puncak Alam, dia kata inilah pesakit paling muda yang dia hadapi lah. Sekarang bawah tangan dia. Kalau nak ceritakan kesedihan tu, rasa dah berlalu kot. Air mata dalam diri saya dah tak ada dah. Momen-momen tu saya simpan dalam handphone kan. Saya share dengan Kak Linda. Okey. So apa yang Kak Linda suggest sekali? Mula Kak Linda sarankan protein lah. Protein. Sebab last kali dia masuk hospital bulan 1 hari tu, dia terus ditolak ke ICU sebab protein dia zero. Saya pun tak tahu protein anak saya zero. Saya kata bila dia demam tu, demam asid itu menyerang lah kan. Sebab bila demam dia jadi 40-41. Bukan 37, 39 bukan. Dan dia pernah kena sawan. Jujur saya cakap kat sini, anak saya ni tak normal. Head dia tak pernah turun. Apa dia? Anggota dalaman dia mengecut seperti mana otak dia mengecut 5 cm. Saya cakap betul ni, tak percaya pergi rujuk di Hospital UITM Puncak Alam. Dan dia pernah buat kemo. Kalau puan-puan tuan-tuan tengok muka dia, memang dia nak macam kawan-kawan dia lain, nak bersolek. Dia nak macam orang lain normal. Minta maaf saya terpaksa cakap. Selepas dia makan protein, Inilah je. berapa lama? Hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan. Masuk dah 4 bulan lah. So, apa perubahan dengan air pun spring. Saya nak sebut, saya bukan bohong. So, Sekolah je bangunan tinggi. lepas dah makan apa perubahan? Dia nampak bertenaga, selera makan bertambah. Tapi dalam keadaan kerap lah, walaupun kuantiti sikit, tapi dia kerap makan. Saya terperanjat bila dia makan roti canai kosong sampai 3 keping. Dia dah mula dah sikit-sikit nak makan. Jadi bila pergi balik hospital ambil darah, biasalah hospital mesti darah kan. Bila ada ubat baru darah. Sebulan sampai 2 kali anak saya kena ambil darah. Ambil darah tu bukan satu tabung tu, sampai 2 sebab dia kata nak let keluar lah. Bila ambil dia kata protein tu naik mendadak. Dia cakap sebabkan ubat yang kita bagi ke saya, cakap ini je lah. Takkan saya nak cakap saya guna produk ni kan, nanti satu hal pula jadi isu kan. Jadi bila dia kata okey bagus teruskan, okey je lah. So awak nampak dia macam mana? So sekarang boleh berjalan, boleh bercakap? Dia boleh berjalan, boleh bercakap. Sebelum ni dia tak boleh berjalan dengan macam normal lah. Maksudnya doktor sarankan satu hari 20 langkah. Tapi saya lebihkan. Saya bukan jenis orang yang manjakan penyakit lah. Orang kampung kata orang macam manja penyakit dekat ayam. So berat badan dia sekarang? Dah hampir 26 kg. Alhamdulillah. Daripada 19. Baru ni naik ke 30. Tapi sebab protein tu dia turun balik. Dia macam sumpahan kot. Mak saya cakap lah, sebab bila naik 30, 28 dia mulalah sakit. Dia mulalah menyerah diri ke hospital. Jadi hospital UITM Puncak Alam tu rumah kedua kami. Kalau boleh tak nak lah rumah kedua, cukuplah rumah satu yang ada. Kan, sebab dah jumpa dengan produk ni, alhamdulillah lah. Bukan tak pernah try, tapi tak berapa yakin. Sebab
Sebab ada yang datang jumpa saya, dia tak pernah cerita detail A sampai Z. Macam Kak Linda saya jumpa, bukan saya nak kipas dia ke, tak ada kan. Sebab saya tumpang dia datang ke sini. Kan tak hantar balik kan. Saya kalau bercakap bukan 4 minit, bukan kan. Jadi saya terpaksa lah kipas sikit lah kan, untuk elak bayar tol minyak. Dia yang datang hanya macam menyelam sambil minum air. Macam tu lah. Kak, pakai produk ni kak, bagus. Mak saya pakai, nenek saya pakai, pakcik saya pakai. Tapi dia tak terangkan dengan detail. Dah lah bayar mahal kan. Macam Kak Linda ni boleh lah. Dr. Fadli, apa saja lagi produk yang perlu Sebab sekarang doktor di ambil darah di hospital ini dapat kesan hatinya membengkak. Dan ubat yang perlu ditukar, last sekali lah, ubat SLE yang berharga hampir di 15,500. Saya rasa macam nak bunuh diri tak lah kan. Macam tak nak keluar rumah dah rasa. Untuk ambil ubat tu? Ya, ubat tu gitu. untuk masuk dalam badan terus. Saya nak tanya lah, sini kan ambil doktor kan, perlu ke anak saya ambil dalam keadaan macam ni? Perlu ke? Okey, saya nak jawab tu, saya kena tengok result lah. Tapi saya rasa tak perlu, tak apa. Saya macam ni tau, sebenarnya masalah SLE ni ataupun systemic lupus erythematosus ni adalah masalah autoimmune. Kita punya immune system kita, dia tak berapa bagus. Yang kata dia tak stable, dia macam dia berfungsi dengan orang kata haywire sikit. Jadi selalunya untuk ada masalah immune system macam ni, kita memang akan bagi high dose of antioxidant ataupun kita cuba kuatkan balik sistem pertahanan badan. Dengan cara yang tadi protein yang kami buat, sebenarnya dengan cara macam itulah kita boleh bagi kita punya immune system kita repair. Kalau semua orang tahu protein diperlukan untuk hasilkan hormon, hasilkan enzim, hasilkan semua benda. Tapi bila kita haywire ni, maksudnya ada destruction ataupun ada benda yang tak balance. Jadi untuk kita capai balance tu, kita perlukan protein. Masalah dia untuk orang SLE ni, kebanyakan doktor akan nasihatkan jangan ambil protein. Sad to say lah. Sebab apa? Bila kita check urine dia, nanti ada protein dalam proteinuria ataupun protein dalam urine. Selalunya doktor akan salah faham untuk tak makan protein. Dia akan suruh jangan makan protein sebab nanti dia akan buat protein tu lagi banyak dalam urine. Tapi masa yang sama, globulin dan albumin itu protein juga. Kosong tu sebenarnya albumin sebab dia tolak ke ICU. Sebab tanpa albumin, fungsi dalam badan kita tak boleh. Kita pun badan ni kalau tanpa protein albumin tu, dia tak ada function pun. Semua benda akan stop. Dia macam tak ada elektrik kan. Itu. Jadi kalau tanya saya pun, saya rasa kalau mau tengok pada ada hepatitis semua ni, hepatitis ni selalunya disebabkan oleh reaction pada ubat. Sebab hati ni fungsi dia untuk menyah toksinkan toksin. Bila kita makan ubat tu dah betulkan sistem kita ataupun dia dah hilangkan simptom. Contohnya kita demam, dia hilangkan demam, tapi untuk nyah toksin kan dia perlu pergi pada hati. Dan hati ni lah yang akan nyah toksin kan. Bila bayangkan benda toksin masuk dalam hati, jadi hati akan hancur lah. Tapi hati ni satu kelebihan dia, Allah cipta dia boleh regenerate balik. Jadi sekarang bila kita tengok hati ni terlalu, dia ada enzim yang tanda-tanda enzim dalam hati, itu menunjukkan hati itu ada disruption. Selalunya kata saya akan rasa ini sama ada disebabkan oleh ubat dan bukan disebabkan oleh penyakit itu sendiri. Jadi sekarang ni kalau puan sekarang ni puan makan protein kan, tadi ambil lah ekstrimnya lah. So mungkin kita boleh ambil vitamin dan kita ambil suplemen untuk kita kuatkan kita punya hati lah. Nanti saya boleh bincangkan kali, tapi saya tengok result darah. Cuma saya rasa yang ubat 15,000 tu saya tahu ubat apa, saya rasa itu lebih kurang macam saya rasa interferon apa semua lah kan. Dia orang selalu bagi itulah untuk kurangkan bengkak pada hati. Tapi memang strong dan kuat tau, ubat tu memang kuat lah. Jadi sekarang ni contoh kalau tengok pun orang yang makan SLE, selalu dia bagi steroid, dia akan bagi anti-inflammatory drug, selalu dia bagi steroid. Saya rasa mungkin peringkat awal dia bagi steroid lah kan. Itu sebab bila kita makan steroid, budak umur masa dia kena umur 15 kan, 14. Jadi berat tinggi dia akan stop. Dia peninggian dia terus stop bila dia makan steroid. Sebab bila dia bagi steroid untuk SLE sebagai high dose. Itu sebabnya
bukan yang apa lah, itu saya minta tapi itu yang betul. Bila dia makan dia memang akan stop kita punya ketinggian kita. Kalau tak percaya, siapa yang ada asma masa kecil, ada kita akan ada perasaan orang asma yang makan steroid dia memang tak cukup tinggi compare dengan air dia. Jadi sekarang ni SLE ni adalah satu penyakit. Saya bukan orang, saya pernah juga dulu masa zaman dulu saya pernah jumpa dengan arwah Dr. Aziz. Arwah Dr. Aziz pun dia treat orang SLE pakai Nutrilite. Itu yang saya selalu share dengan orang bila orang tanya pasal SLE, dia ada dosage dia. So Nutrilite ni bukan nak kata apa, sebab bagi saya kalau kita punya nutrisi kuat, okey, optimum kita punya nutrisi dalam badan kita ada self healing. Self healing yang lebih baik. Kita tak perlu bergantung pada ubat. Okey? Alright. Okay, terima kasih banyak. Bagi tepukan yang dulu. Saya tanya 11 doktor. Anak saya ni boleh sembuh daripada SLE atau tidak? SLE dia tak ada kategori kata sembuh lah. Yang ke-12. Tapi yang pentingnya kita cuba bagi dia boleh hidup dengan lebih comfortable selesa. Tapi kita boleh stop dia punya autoimmune disease dia. Boleh, insyaAllah dia boleh hidup macam normal, cuma dia kena jaga Doakan dia semua. Amin. makanan kita buat. Untuk anak saya cakap sikit lah. Untuk anak saya bukan untuk sihat, untuk dia kuat. Kuat tu boleh jadi dia sihat. Betul. Dia nak SPM tahun ni, cita-cita dia nak sambung arwah abang dia punya SPM, dia nak buat yang terbaik untuk SPM. Doakan untuk anak saya dan sahabat-sahabat. Dan SPM saya